Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, video pada kali ini Cikgu nak kongsikan berkaitan dengan subjek tingkatan 1, matematik tingkatan 1 KSSM, subtopik 1.3 pecahan positif dan pecahan negatif, dan subtopik 1.4 perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okey, baik. Para pelajar boleh rujuk buku teks matematik tingkatan 1 KSSM bermula muka surat 14 sehingga muka surat 23. Okey, baik. Okey, baik. Kita pergi pada topik 1.3, pecahan positif dan pecahan negatif. Ada beberapa standard pembelajaran dekat sini, kita akan sentuh satu persatu. Okey, yang pertama, standard pembelajaran mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor. Okey, cikgu nak terus pergi kepada yang bawah ni. Okey. Sebelum ni kita dah belajar berkaitan dengan integer positif, integer negatif. Jadi konsep perwakilan pecahan pada garis nombor adalah sama seperti integer. Pecahan positif ialah pecahan yang lebih besar daripada sifar, manakala pecahan negatif ialah pecahan yang kurang daripada sifar. Jadi kita tengok contoh garis nombor ni. Okey, yang warna biru ni kata pecahan positif sebelah kanan. Okay, sebelah kanan pada kosong. Manakala yang sebelah kiri ni, yang warna merah ni, pecahan negatif berada di sebelah kiri kosong tu. Okay, baik. Kita terus pergi pada contoh 9, muka surat 15. Okay. Tip dia mudah. Pecahan positif berada di sebelah kanan sifar, pecahan negatif berada di sebelah kiri sifar. Wakilkan pecahan yang berikut pada garis nombor. Okey, dia bagi nombor pecahan ni 1/2, 1/4, negatif 3/4, negatif 1/2. Jadi, di atas garis nombor ni kita susun pecahan tersebut. Okey. Jadi, ini dia punya garis nombor. Jadi 1/4 dengan 1/2 tu berada di sebelah kanan kosong, sebelah kanan sifar tu. Manakala negatif 3/4 dengan negatif 1/2 ni berada di sebelah kiri sifar. Jadi kedudukan dia macam itulah. Jadi kita tentukan yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Okey, baik. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan mewakilkan pecahan pada garis nombor ni, pada pelajar boleh rujuk, boleh buat latihan diri 1.3A ni dan rujuk jawapan di belakang buku teks. Okay, kita nak terus pergi kepada standard pembelajaran seterusnya, membanding dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib. Sama ada tertib menaik ataupun tertib menurun. Okay, kita tengok contoh kat sini. Okey, dua atau lebih pecahan boleh dibanding nilainya dengan menyamakan penyebut dahulu. Kemudian pecahan itu boleh disusun mengikut tertib menaik atau tertib menurun. Okey, contoh 10. Banding dan susun pecahan berikut mengikut tertib menaik. Jadi dia bagi pecahan tu ada pecahan positif, pecahan negatif, dan ada juga melibatkan nombor bercampur lah. Okey, jadi kat sini cara dia tukarkan ke semua penyebut ni kepada penyebut 8. Jadi 1/8 kekal lah 1/8. Negatif 3/4 ni dia darabkan atas darab dengan 2, bawah darab dengan 2. Jadi negatif 6/8. Okey, yang nombor bercampur ni pun dia darab dengan 2 juga. Jadi negatif 1, 2/8. Dia tukar semua. Jadi 1/2 darab dengan 4. Okey, 1 darab 4 dapat 4, 2 darab 4 dapat 8. Okey, negatif 1 58 kekal. Okey, negatif 3/8 kekal. Okey. Pada garis nombor dia letakkan kata kedudukan setiap pecahan positif negatif ni. Jadi bila melibatkan penyebut yang sama, kita senang nak susun lah, nak tahu yang mana satu yang lebih besar atau lebih kecil. Jadi kat sini kita tengok susunan dia. Okey, yang 48 ni asalnya daripada 1/2. Okey, negatif 68 ni asalnya negatif 3/4. Manakala negatif 1, 2/8 tu asalnya negatif 1, 1/4. Jadi kita susun pecahan ni mengikut tertib menaik. Okey.
negatif 158, negatif 1, 1/4, negatif 3/4, negatif 3/8, 1/8, lah akhir sekali 1/2. Okay, baik. Selesai contoh 10. Okay, nak lebih mahir berkaitan dengan membanding dan menyusun pecahan mengikut tertib menaik ataupun menurun ni, para pelajar digalakkan buat latih diri. 1.3b ni jawapan boleh rujuk di bahagian jawapan buku teks ni lah. Okay, jadi nak pergi kepada standard pembelajaran seterusnya, membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib operasi. Okay, contoh 11. Okay. Okay, tertib operasi ni kita dah belajar. Pertama sekali kita kena utamakan kurungan dulu. Lepas tu pergi kepada darab ataupun bahagi. Dan akhir sekali baru tambah ataupun tolak. Okey, untuk soalan A ni kita tengok ada kurungan. Jadi kita kena selesaikan dalam kurungan dulu. Jadi dalam kurungan ni pula, bila penyebutnya tak sama, kita kena samakan penyebut. Jadi 5 dengan 6 tu tak sama. Jadi macam mana kita nak samakan? Okey. Yang ada penyebut 5 ni kena darab dengan 6. Manakala yang penyebut 6 ni kena darab dengan 5. Jadi 2 darab 6 dapat 12. 5 darab 6, 30. 5/6 ni kena darab dengan 5 lah. 5 darab 5, 25. Jadi 6 darab 5, 30. Jadi penyebut akan jadi sama. Jadi nombor dia tu akan jadi 12 tolak 25 kat sini. Okey, manakala 1, 2/3 ni kita tukar kepada pecahan tak wajar lah. Jadi 5/3 kat luar ni. Jadi 12 tolak 25, jadi negatif 13/30. Lepas tu darab semula dengan 5/3 ni. Jadi 5 dengan 30 kita boleh bahagilah. Maksudnya 30 bagi 5 dapat 6. Okay, 5 bagi 5 1. Jadi 6 kat bawah ni. Jadi yang tinggal negatif 13. Okay, 3 darab 6, 18. Jadi negatif 13/18. Okey, B pun sama konsep dia. Okey. Bila melibatkan tambah atau bahagi, kita kena selesaikan bahagi dulu. Okey. Bahagi ni pula, kita boleh tukar kepada darab dan salingan. Maksudnya, yang kata negatif 5/6 ni, bila kita tukar kepada darab, dia jadi terbalik lah. 6 naik atas, 5 turun bawah. Okey, dia jadi macam tu. Baru kita boleh darab. Jadi 6 dengan 3 ni kita boleh darab. Okey, 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Jadi yang tinggal kat sini 4 darab negatif 2 negatif 8. Okey, 1 darab 5 5. Jadi tinggal negatif 8/5 lah dalam kurungan ni. Yang luar ni 5/8 tambah negatif 8/5. Jadi tambah jumpa tolak jadi negatif lah. Jadi tolak lah. Okey. Lepas tu pula 8 dengan 5 penyebut dia tak sama. Jadi yang 8 ni kena darab dengan 5. Manakala yang penyebut 5 ni kena darab dengan 8. Jadi 5 darab 5 25. 8 darab 5 40. Lepas tu jadi 25/40. Manakala negatif 8/5 ni darab dengan 8. Jadi negatif 8 darab 8 negatif 64. 5 darab 8 40. Lepas tu jadi negatif 64/40 tu. Jadi 25 tolak 25/40 tolak 64/40 dapat negatif 39/40. Okey. Ada banyak latihan kat sini. Para pelajar boleh buat latihan diri 1.3C untuk lebih mahir berkaitan dengan membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi pecahan positif dan pecahan negatif ni. Okey. Seterusnya, standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan positif dan pecahan negatif. Okey. Satu kuis matematik mengandungi 20 soalan. 2 markah diberi bagi setiap jawapan yang betul dan negatif 1/2 markah diberi bagi setiap jawapan yang salah. Mailing menyertai kuis itu dan menjawab semua soalan. Jumlah markahnya bagi jawapan yang salah ialah negatif 4. Berapakah jumlah markah yang diperoleh mailing dalam kuis tersebut? Jadi, untuk menyelesaikan masalah ada 4 langkah kat situ. Pertama, memahami masalah. Okey, 2 markah diberi bagi setiap jawapan yang betul. Negatif 1/2 markah diberi bagi setiap jawapan yang salah. Jumlah markah bagi jawapan yang salah, negatif 4. Cari jumlah markah yang diperoleh. Pergi kepada langkah kedua, merancang strategi. Okey, kita dah tahu. Tambah 2 atau positif 2 mewakili markah bagi jawapan yang betul. Manakala negatif 1/2 ni mewakili markah bagi jawapan yang salah.
Cari bilangan jawapan yang salah dengan operasi bahagi. Cari jumlah markah dengan operasi darab dan tambah. Jadi kita melaksanakan strategi, okey, bilangan jawapan yang salah tu. Okey, markah dia negatif 4, bahagi kata markah, setiap markah yang ditolak tu negatif 1/2. Negatif 4 bahagi negatif 1/2 dapat 8. Jadi jumlah markah kat sini, okey, jumlah soalan dia 20. Jadi 8 tu salah. Jadi 20 tolak 8 lah. Maksudnya 12 tu adalah betul, 8 yang salah. Okey. Darab dengan 2 sebab 2 untuk markah setiap jawapan yang betul. Lepas tu tambah negatif 4. Negatif 4 ni markah bagi jawapan yang salah. Jadi 12 darab 2 tolak 4. Jadi 24 tolak 4 dapat 20. Refleksi ni kita nak cek, kita nak semak jawapan tu, jumlah markah bagi jawapan yang betul. Jadi 12 jawapan soalan dia jawab betul. Jadi 12 darab 2, 24. Dia markah untuk jawapan yang betul. Jumlah markah bagi jawapan yang salah. Okey, ada 8 soalan, darab dengan setiap jawapan yang salah tu negatif 1/2 markah. Jadi 8 darab negatif 1/2 dapat negatif 4. Jumlah markah yang diperoleh, yang jumlah markah jawapan betul 24 tambah jumlah markah bagi jawapan yang salah negatif 4 tu. Jadi 24 tambah negatif 4. Jadi tambah dengan tolak ni jadi tolak 24 tolak 4. Jadi 20 lah jawapan dia. Okey, selesai kat situ. Untuk lebih mahir berkaitan dengan kata penyelesaian masalah yang melibatkan pecahan positif, pecahan negatif ni, para pelajar boleh buat latih diri 1.3D pada muka surat 18 tu, dan juga mahir diri 1.3 juga pada muka surat 18, dan pelajar boleh rujuk jawapan di belakang buku teknik. Okey, cikgu nak masuk terus kepada topik 1.4, perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Juga ada beberapa standard pembelajaran, kita akan sentuh satu persatu. Okey, baik, standard pembelajaran pertama mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis nombor. Okey, baik, konsep dia sama. Okey, perwakilan perpuluhan pada garis nombor adalah sama konsep seperti integer dan juga pecahan. Perpuluhan positif ialah perpuluhan yang lebih besar daripada sifar, manakala perpuluhan negatif ialah perpuluhan yang kurang daripada sifar. Jadi contoh garis nombor ni macam inilah. Yang warna biru ni perpuluhan yang di sebelah kanan dan lebih besar daripada sifar. Manakala yang warna merah ni perpuluhan negatif berada di sebelah kiri yang lebih kecil daripada sifar. Okey. Terus kepada contoh 12 muka surat 20 tu. Wakilkan perpuluhan yang berikut pada garis nombor. Okey, dia bagi perpuluhan positif, ada perpuluhan negatif. Jadi kita kena susun. Okey, jadi inilah dia punya penyelesaian, kita tengok. Okey. Jadi nak lebih mahir berkaitan dengan mewakilkan perpuluhan positif negatif pada garis nombor ni, para pelajar digalakkan buat latih diri 1.4A ni. Okey, baik. Seterusnya, standard pembelajaran membanding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib sama ada menaik ataupun menurun. Okey, dua atau lebih perpuluhan boleh dibanding nilainya dan disusun mengikut tertib menaik atau tertib menurun. Okey, contoh 13. Banding dan susun perpuluhan yang berikut mengikut tertib menurun. Okey, kita susun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif itu pada garis nombor. Jadi kita tengoklah, kalau tertib menurun kita baca daripada kanan ke kiri. Kalau tertib menaik kita baca daripada kiri ke kanan. Okey, jadi perpuluhan disusun mengikut tertib menurun ialah 1.4, 0.5, negatif 0.3, negatif 0.7, negatif 1.6. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan membanding dan menyusun perpuluhan positif negatif ni mengikut tertib menaik atau menurun ni, para pelajar boleh buat latih diri 1.4B dan jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teknik. Seterusnya, standard pembelajaran membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib operasi. Sama juga konsep dia. Kita kena utamakan yang dalam kurungan dulu, lepas tu pergi kepada darab atau bahagi, akhir sekali baru tambah atau tolak. Jadi contoh 14 ni, okey, kita tengok contoh.
Okay. Bila ada kurungan, kita tengok dekat kurungan dulu. Lepas tu tengok darab dengan bahagi ada tak. Jadi kalau ada darab, kita utamakan darab dulu. Jadi kat sini dia tunjukkan dia darab dulu. Okay, kat sini. Lepas tu baru kita tolak. Jadi bila tolak ni, tolak negatif, dia akan jadi tambah. Okay, sebab tu jadi tambah kat sini. Jadi lepas tu jawapannya dapat 4.8. B ni bila melibatkan kurungan, kita selesaikan kurungan dulu. Walaupun tambah dalam kurungan tu, tapi kita selesaikan dulu dalam kurungan. Lepas tu baru kita bahagi dengan negatif 0.8. Okay, dapat jawapannya. C pun sama konsep dia, kita selesaikan dalam kurungan dulu. Lepas tu baru kita darab dengan 0.3 ni. Okay, lepas tu baru kita tambah dengan negatif 3.7 ni. Okay, itu cara dia lah. Okay, nak lebih mahir berkaitan dengan pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asal aritmetik ni, okay, boleh buat latih diri 1.4C ni, rujuk jawapan di belakang buku tab. Okay. Akhir sekali, standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okay, sebagai contoh soalan kat sini. Harga saham bagi sebuah syarikat ialah RM2.05 pada suatu ketika. Harganya melonjak sebanyak RM0.32 mengikut kemudian menyusut sebanyak RM0.28 setiap jam selama 3 jam. Hitung harga akhir saham itu. Okey, macam biasa ada 4 langkah memahami masalah. Harga saham ialah RM2.05. Harga melonjak sebanyak RM0.32. Harga menyusut sebanyak RM0.28 setiap jam selama 3 jam. Hitung harga akhir saham. Merancang strategi. Jadi, kita nak melibatkan perpuluhan positif, perpuluhan negatif. Lonjakan harga ditulis sebagai positif 0.32. Penyusutan harga ditulis sebagai negatif 0.28. Guna operasi darab dan tambah. Jadi harga akhir saham, mula-mula kita ambil harga saham tu 2.05 tambah harga lonjakan tu 0.32 tambah 3 darab dalam kurungan negatif 0.28. Maksudnya 3 jam lah dia menyusut sebanyak 0.28. Jadi kat sini okay, 2.05 tambah 0.32 dapat 2.37. Manakala yang darab ni 3 darab negatif 0.28 dan dapat negatif 0.84. Jadi tambah dengan negatif dia akan jadi tolak. Jadi 237 tolak 0.84 dapat 1.53. Jadi harga akhir saham itu ialah RM1.53 lah. Membuat refleksi. Okey, refleksi ni macam kita nak semak jawapan je lah. Okey, harga saham asal tu 2.05 tambah dia melonjak RM0.32 tolak 3 darab RM0.28. Dia akan dapat jawapan yang sama. Okay. Jadi untuk lebih mahir, lebih faham berkaitan dengan penyelesaian masalah yang melibatkan operasi asal aritmetik yang melibatkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif ni, para pelajar digalakkan buat latih diri, okay, 1.4D ni dan juga mahir diri 1.4. Bermula muka surat 22 sehinggalah muka surat 23 ni. Okay, soal kat situ. Okay, baik. Itu saja perkongsian cikgu berkaitan dengan 2 subtopik dalam video ini, iaitu 1.3 pecahan positif dan pecahan negatif, manakala 1.4 tu perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Semoga bermanfaat, semoga para pelajar dapat tahu, dapat faham dan dapat nak lebih mahir berkaitan dengan topik ini. Buat banyak-banyak latihan berkaitan topik ini. Okey, itu saja pada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.